14 kita baca baliklah. Hadis 14 tu. Kita masuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Okay, baik jap. Saya adjust di sini. Tiga belas tak lagi lah Ustaz. Dah. Macam lagi 13. Sudah. Dah. Oh, 14. 13 dah. Ya, dah 14 lagi. Jom kita baca. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari pagi ini kita dapat menyambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita akan baca pada hari ini muka surat 137 daripada hadis yang ke-14. Hadis yang ke-berapa? Hadis yang ke-14. Jom kita baca. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. Baik.
Kata Maulana Syekh, hadis yang ke-14, dia kata apa? Wa anhu, dan daripadanya, iaitu merujuk kepada daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Merujuk kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sana saya ni buat share pada ibu-ibu. Okey. Wa anhu, iaitu daripadanya, itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. La tahasadu. Apa makna dia? Iaitu janganlah kalian itu dengki mendengki. Maknanya saling dengki mendengki. Saya dengki Makcik Leha dengki saya. Saya dengki Ibu Roslina, Ibu Roslina dengki kat saya. Saling lawan dengki. Itu makna apa? La tahasadu. Boleh? Baik. Dan dengki ni, ulama-ulama sepakat mengatakan bahawasanya dia adalah sifat yang jelek, yang terkeji. Boleh ke dengki? Apa Makcik Leha? Boleh dengki kah? Dengki ni elok dah tak elok. Dengki tak elok. Ya Ustaz, dengki tak elok macam mana? Dengki tu apa sebenarnya? Dengki ni yang maksud dia, yang disebutkan oleh para ulama adalah dia mencita-cita hilangnya nikmat orang yang didengki. Dia bercita-cita hilangnya nikmat orang yang apa? Orang yang didengki. Itu dia. Itu dia panggil hasad. Itu dia panggil apa? Dengki. Boleh? Jadi kalau contoh ada Leman tu, dia ni nampak kawan dia Rosli. Oh, nampak writer ada kat kawan dia. Nampak nikmat lah ada kawan dia. Lepas tu dia kata apa? Harap writer tu masuk gaung lah. Tu dia. Harap gelai buang lah writer tu. Tu dia. Itu dia panggil apa? Dengki. Dengki. Sebab apa? Dia nak nikmat yang kawan dia ada tu hilang. Jadi ulama kata dengki ni sifat yang buruk, yang teruk, yang jelek. Boleh? Imam Ghazali radhiyallahu anhu dia cerita dalam kitab Ihya. Dia kata apa? Nak tahu tak sebab apa dengki ni teruk? Tak boleh. Nak tahu tak sebab apa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kerana dengki ni dia itu seakan-akan membangkang qada qadar Allah Ta'ala. Betul tak? Dia bangkang apa? Qada qadar apa? Qada qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan Allah Ta'ala dah tentu dah. Betul tak? Makcik Leha nak dapat kereta sekian-sekian. Makcik Leha nak dapat nikmat-nikmat sekian. Jadi bila saya nak supaya nikmat aku hilang, saya macam apa? Macam doa lah. Macam doa ataupun saya rasa tak puas hatilah kerja Allah. Betul tak? Rezeki nikmat ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Macam tak reda ya Ustaz. Tak reda. Kita kata dan saya yang sepatutnya lebih layak dapat rezeki tadi. Saya yang lebih layak dapat nikmat. Na'udzubillah. Sebab tu kita kata sampai satu tahap dengki ni, dia punya teruk, dia boleh bawa kepada kekufuran. Betul Ustaz. Dia kata, Ustaz minta maaf, saya tak ada lah fikir sampai ke tahap tu. Saya dah tak fikir lah sampai tahap saya nak lawan Allah Ta'ala. Betul. Dia ada level-level dia lah. Jadi kalau dengki ni, peringkat pertama tu kita nak lawan nikmat kita nak nikmat hilang ya. Tapi ada sampai satu tahap, kita takut tu. Kita takut tu. Sampai satu tahap, dia kata, Allah Ta'ala tak adil. Betul. Itu boleh menyebabkan apa tu? Rosaknya kita dalam segi akidah. Betul tak Cik Leha? Ibu Ros. Rosak daripada segi akidah. Sebab tu Nabi SAW
Larang sungguh perasaan dengki ni. Lawan perasaan dengki. Kena fikir. Kata Allah Ta'ala yang bagi tu kita ni tak ada apa. Semua ni kerja Allah Ta'ala. Boleh? Dan nikmat apa-apa segala nikmat, terutamanya nikmat dunia ni, kekal ke Makcik Leha? Ha? Tak. Boleh masuk Tak. kubur ke? Kereta Mercedes tu. Boleh masuk kubur ke 5 juta tu? Tak. Boleh? Yang patutnya kita ni duk kalut cita-cita untuk dapat adalah nikmat akhirat. Nikmat akhirat itu yang kekal di akhir, yang kekal di sana. Faham Cik Diana? Ibu-ibu yang lain, Ibu Aslina, okey boleh? Ibu Rosmin, ya, baik. Habis itu Nabi kata apa? Jangan apa? La tahasadu. La apa? Tahasadu. Jangan saling dengki mendengki. Tapi dia bezalah. Kita sebutkan ibu ayah kan. Ustaz, saya ni nak juga nak naik Mercedes tu. Tapi saya taklah apa? Saya taklah nak supaya apa nikmat orang tu hilang. Saya cuma teringin saya ada sama macam dia ya. Itu dia tak panggil dengki. Ya, dia tak panggil apa? Tak panggil dengki. Dia tak panggil dengki hak tu. Itu dia panggil apa? Ghibtah. Dia panggil apa? Ghibtah. Ghibtah. Boleh? Maka ghibtah ini tak ada apa. Bahkan kalau dalam urusan akhirat dituntut. Bagusnya Makcik Leha puasa tu. Nak puasa juga. Okey lagi bagus itu. Kan Makcik Leha kan? Nak puasa juga. Baguslah depa baca Quran ni ramai-ramai. Aku ni tak baca Quran ni. Tu bagus. Tak apa. Hak dengki ni yang point dia yang penting tu. Kita nak nikmat orang lain hilang. Tapi kalau tak ada sifat nak nikmat orang lain hilang tak apa. Faham tak? Okey. Wala tanajashu. Wala tanajashu. Apa makna la tanajashu? Dan janganlah kalian itu, kita kata apa? Menambah harga pada dipanggil tawar menawar. Kita apa? Tambah harga pada tawar menawar pada barang yang kita tak mau beli pun. Pada barang yang kita apa, Makcik? Tak mau beli pun. Macam mana tu? Okey, contoh. Saya bagi contoh kan. Makcik Leha nak beli barang. Kat kedai. Kena ada tawar menawar lah. Contoh nak beli beg. Tawar menawar. Boleh? Lepas tu saya ni saja pergi menempel kat tukang kedai tu. Saya kata, saya boleh bagi harga yang lagi tinggi. Dia kata apa? Tak. Cik dia kata, RM50 dah lah. Okey, saya naik, saya apa, RM70 saya boleh beli lagi. Cik dia nak beg tu. Cik dia kata, okey, RM80. Saya kata tak, saya boleh bayar RM150. Saya saja bukan saya nak beli pun. Saja nak penaya apa? Makcik Leha. Sebab nak biar Makcik Leha beli barang tu dalam keadaan yang apa? Yang mahal. Maka perbuatan tadi adalah perbuatan dosa. Boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan kita ni yang pertama perdaya kaum muslimin yang lain. Kemudian yang kedua, kita apa? Menzalimi orang Islam yang lain. Ustaz, macam mana kalau macam melelong, Ustaz, lelong tu kan? Lelong boleh. Lelong barang. Lelong tu boleh. Tapi perbuatan ada orang ni dia saja. Dia kan beli pun. Dia saja Makcik. Acak-acak je lah. Dia buat acak-acak saja. Tu perbuatan acak-acak saja tu haram. Lelong tak ada apa. Lelong tak ada apa. Tapi dalam Islam tawar menawar boleh kan Ustaz? Boleh, tak ada apa. Tak ada masalah. Tawar menawar. Ya. Wala tabaghadu. Dan kemudian wala apa? Tabaghadu. Dan janganlah tabaghadu. Tabaghadu apa dia?
saling benci membenci, marah memarah. Tu makna apa? Tabaghadu. Boleh? Baik. Maksud benci ni, ustaz, masalah benci ni kita boleh kontrol ke Makcik Liha? Ibu Ros, kadang-kadang memang kita kata apa? Kadang-kadang kita buat macam mana ustaz, kadang-kadang ada rasa tak suka kan? Rasa benci, betul tak? Kalau kita istighfar, Ustaz. Dah istighfar, bagus, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang hati kita ni automatik, betul tak? Cik Liha, hati kita automatik kan? Itu syaitan yang masuk, Ustaz. Setan tu betul. Jadi kita kata hati ni kadang-kadang memang kita tak suka, memang kita tak tahu tak sebab apa. Yang tu tak apa. Yang tu kita panggil apa? Dipanggil benda-benda yang main dalam apa? Dalam hati kita. Kita kadang-kadang memang jenis tak suka orang. Tak apa. Tapi janganlah kita tak suka tu sampai kita menyakiti dia. Sampai kita buat zalim pada dia. Boleh faham tak? Yang dimaksudkan dalam hadis ini sebenarnya, jangan kita ambil asbab-asbab yang boleh buat kita saling benci membenci. Sekali lagi saya ulang. Maksud hadis ni apa dia? Kata ulama, bukan nak kata masalah hati hak yang automatik rasa kadang tak suka tu. Bukan tu. Masalahnya, jangan kita ambil asbab yang boleh buat kita ni saling apa? Benci membenci. Itu maksud dia. Saling apa? Benci apa? Benci membenci. Boleh? Contoh. Apa dia contoh? Kita apa dia? Dengan kawan kita kan, dengan apa? Kita duduk dengan kawan kita ni. Saja kita nak apa? Nak prank dia. Saja kita nak apa? Prank tahu, Ibu Ayah tahu prank. Oh. Tahu kan? Prank dia. Ataupun saja kita nak Nak kenakan dia. Nak selidik dia. Saja kita nak selidik. Ada setengah orang saja-saja dia saja. Dia pergi tanya kawan-kawan, ni apa Lee tu ada duk kata kat aku tak? Lee tu ada duk sembang-sembang belakang aku tak? Itu. Ada setengah orang macam tu tak? Ustaz bukan pun sangka ke Ustaz? Itu buruk sangka juga. Tapi kira duduk saja, duduk cari-cari selidik. Yang boleh menyebabkan kalau dia tahu perkara tadi, dia akan jadi benci kawan dia benci dia lah, kena putus silaturahim. Tu dia. Boleh faham tak Kak Ibu? Boleh faham tak itu? Dia itu yang benda yang apa? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham Ibu ya? Wala tadabaru. Dan janganlah tadabaru. Apa makna tadabaru? Tadabaru ni maknanya kita saling membelakang saudara kita Muslim yang lain. Kita saling apa? Membelakangkan saudara apa? Muslim kita yang apa? Yang lain. Makna dia di sini ada dua. Yang pertama maknanya boikot. Maknanya apa Ibu? Boikot tu makna dia. Kita jomlah pulau ni apa Makcik Timah ni, jom kita pulau dia. Amboi. Buat macam tu pula. Tak jomlah. Tak payahlah cakap dengan dia, tak payahlah buat urusan dengan dia. Tak boleh. Kalau kita ni tambah-tambah adik-beradik dia ataupun tambah-tambah orang yang dah memang ada silaturahim dengan dia, perbuatan kita boikot dia lebih daripada 3 hari dia, walaupun marah macam mana pun, itu adalah haram, termasuk daripada dosa besar. Masuk daripada dosa apa? Dosa besar. Jangan nak cili hana. Duk gaduh macam mana adik-beradik dia, jangan. Alhamdulillah Ustaz. Jauh. Duk ni. Jangan gitu. Kita apa? Jangan boikot. Boleh? Ustaz, macam mana kalau boikot McDonald apa? Tu macam mana tu? Ni tambahan lah. Ni pandangan anda. Ibu Ayah, ni pandangan anda. Pandangan anda. Dia pun duk kata boikot apa dia? McDonald, boikot apa semua. Sebab
itu apa barang apa Yahudi dia buat kan. Hmm. Kata Yahudi, yang itu tak betul itu. Tak betul sebab apa? Apa tak betul? Kita kata kita boikot bila boikot apa barang yang ada dalam negara kita ni, sebenarnya kita boikot barang umat Islam yang lain. Betul tak Ibu Ayah? Sebab apa? Depa dah beli dah franchise, duit siapa? Duit orang Islam kita juga. Tak? Depa dah beli dah barang, duit siapa? Duit kita juga. Boleh? Jadi sebenarnya kita boikot tu bukan boikot Yahudi, boikot orang Islam, kawan kita sendiri lah. Pekerja duk cari makan situ, boikot kalau rugi, kalau lingkup bisnes tu. Macam mana? Tak fikir. Betul, Ustaz. Betul tak? Tak fikir. Lepas tu sebenarnya dosa tu siapa yang mula tu kalau lingkup semua hak yang family terkesan, tak ada mata pencarian yang lain. Dosa besar saya tak tahu nak kata lah. Tu kena jaga-jaga, kena teliti kat tu. Dah lah Kena teliti. sekarang ni, dah lah sekarang ni teruk. Ekonomi tu. Ekonomi. Boikot apa? Nak boikot tu, boikot hak dulu. Hak betul Israel asal tu. Macam contoh barang dulu kan isu apa? Barang apa Kanada ke apa? Barang apa? Denmark ke apa? Denmark kan? Denmark. Dulu kan Denmark kan isu karikatur. Ibu ingat tak? Ibu Ayah ingat tak? Isu karikatur depa lukis Nabi kan. Terus keluar apa kita kata tersebar, jom kita boikot barangan Denmark. Itu kira memang tak cerdik tu. Tak cerdik, tak kena. Sebab barang-barang tu semua duit orang Islam beli, mereka dah bayar habis dah. Dekat sana. Ni barang kita ni. Boleh faham? Jadi kita kata benda tu bukan boikot Yahudi, boikot orang Islam sendiri. Maka itu adalah benda yang tak sepatutnya berlaku. Dia kena cerdik sikit. Jangan kita nak semangat sangat tapi sebenarnya melingkupkan umat Islam tu sendiri. Wa'azubillah. Ustaz, secara boikot yang sebenar macam mana Ustaz? Boikot yang mana? Yang sebenarnya macam mana cara kita nak boikot? Macam isu Israel ni kan, sebenarnya macam mana kita nak boikot? Sebenarnya kita bagi boikot ni apa? Kalau boikot dari segi ekonomi itu terutamanya daripada sini kan kita ni. Apabila barang tu dah sampai negara kita, dah masuk dengan dibeli dengan barangan dengan duit kita, dengan duit apa negara kita, tu tak boleh boikot. Memang saya pun tak nampak lah dari sudut. Maksudnya kita boikot sebelum kemasukan barang tu lah. Kita kata negara ni ambil keputusan. Contoh negara tu, bukan kita ni. Negara tu ambil keputusan stop import. Tak apa. Okay, faham. Boleh? Stop import. Tapi ni dia barang dah masuk, duit dah bayar. Berarti kita boikot. Yang melingkup siapa? Kita lah. Syarikat Melayu kita yang melingkup. Tu dia faham dari situ. So maksudnya kerajaan memainkan peranan lah juga kan? Ya, tu kerajaan main peranan. Boleh? Ya. Macam Saudi sebagainya kan. Depa buat itu Sweden kot apa. Itu. Dia Perancis ke apa. Kan itu kerajaan. Kita ni tak ada apa, tak ada kaitan. Ya. Tu dia panggil masalah boikot. Kita tolong doa Palestin je lah Ustaz. Betul. Okay. Dan ulama memang bincang satu lagi masalah boikot ni. Ni antara kita ni. Maksudnya antara apa? Antara kita sesama umat Islam ni. Ustaz, takkan saya tak mau boikot kot dengan apa adik saya tu. Adik saya tu dia apa? Dia kaki botol Ustaz. Jadi saya tak boleh lah Ustaz. Kaki botol memang saya tinggal terus lah dia. Tak boleh apa. Tu. Tu macam mana Cik Leha? Boikot adik-beradik sendiri sebab mereka pelaku maksiat. Tak mau cakap dengan dia. Ulama' dalam masalah ni khilaf. Ada sebahagian ulama' dia berkata betul. Sebab ada setengah-setengah para sahabat mereka boikot setengah daripada masyarakat kerana apa? Kerana buat maksiat. Ada seorang tu nama dia
Abdullah bin ana lupa seorang sahabat lah. Lepas tu dia tu duk berlaku bid'ah. Berlaku apa? Lepas tu laki tu kata, aku tak mau cakap dah dengan hang. La ukallimuka abada. Aku tak mau cakap dah dengan hang. Maksudnya dia boikot. Sebab orang tu duk buat bid'ah. Dia berterusan buat dosa. Tapi kebanyakan daripada guru-guru kami di Al-Azhar, mereka berpandangan hak tu pun tak boleh. Tak boleh ke Ustaz? Walaupun dia kaki botai, walaupun jangan boikot dia. Sebab apa? Kalau kita boikot dia, kalau kita duduk jauh daripada dia, siapa lagi nak pimpin dia, betul tak? Siapa lagi nak nasihat dia, betul tak? Jauh dia. Makin jauh, makin habis itu. Memang perangai umat Islam kah kita biar umat Islam yang lain jauh? Makin rosak perangai umat Islam macam tu kah? Tak. Perangai umat Islam ni, dia nak kawan-kawan dia, saudara dia dapat benda yang baik. Benda yang paling baik yang dia nak sama-sama kita kongsi adalah hidayah Allah, betul tak? Sama-sama kita sembahyang, sama-sama kita sembahyang jemaah, sama-sama kita makan, sama-sama kita buat amal ibadat, buat pengajian semua. Itu dipanggil apa? Dipanggil kesatuan umat Islam. Jadi apa sekalipun yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, maka sepatutnya janganlah sampai kita boikot. Satu Nabi larang tu, la tadabaru, jangan saling belakang membelakangi saudara masing-masing. Boleh? Okay, itu dia punya makna yang pertama. Itu makna boikot kan, tadi kan saya sebutkan boikot. Makna yang kedua, boleh juga makna tadabaru ni, jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadabaru ni maknanya membelakangkan saudara tak kala saudara perlukan pertolongan. Tak kala saudara perlukan pertolongan. Ya, itu makna yang makna yang kedua. Tadi makna yang pertama apa tadi? Boikot kan? Kita pulau dia, kita tak mau dia cakap dengan dia, tak mau. Okay, yang kedua ni lah tak mau tolong dia. Tanya dia, aku ni ada masalah sikit ni. Boleh tak tolong bantu sikit-sikit ni. Tak mau bantu hang siapa dia. Pada ketika tu pun tak kena dengan akhlak. Tak kena dengan apa? Tak kena dengan akhlak orang Islam. Tambah-tambah kawan dia tengah lemah, kita tak pergi tolong. Itu dosa besar tu. Tak pergi tolong. Menyebabkan mati umat Islam yang lain. Wa'azubillah. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Ni. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yabi', dan janganlah beli sebahagian kalian ke atas belian sebahagian yang lain. Jangan duk beli. Apa makna beli tu? Okay, contoh kita sebut Makcik Leha beli barang tadi, beg tu tadi. Dah bayar dah. Tapi disebabkan kita kata Makcik Leha diberikan, kita kata dipanggil warranty, guarantee ke macam mana? Warranty ke, macam kita kata Makcik Leha bolehlah dalam peluang ni, kalau Makcik Leha nak bagi balik barang pun tak apa, dalam masa 3 hari contoh. Boleh untuk ni, tapi kita dah bayar dah. Waktu tu kita cakap kepada penjual tu ataupun kepada Makcik Leha, bagi balik barang tu, ataupun penjual tolong cancel barang Makcik Leha ni, saya boleh bayar lebih. Itu kita beli atas belian orang lain. Waktu tu padahal Makcik Leha perlu barang tu. Tiba-tiba saya kata kat penjual, cancel lah penjual. Ni saya bayar lebih. Waktu tu dalam kedai lagi ni, saya bayar lebih. Betul. Penjual tu ambil balik barang. Makcik Leha sedih, kesian. Maka itu adalah perbuatan zalim. Perbuatan jahat kepada saudara Muslim yang lain. Termasuk juga daripada masalah jangan beli atas belian orang ni, jangan pinang atas pinangan orang. Itu masuk juga. Tunang macam mana lah? Dah tahu dah. Tunang orang. Kawan tu, contoh. Kawan tu dah bertunang.
Dah bertunang, kita pula duk ni, pula duk kacau tunang orang. Tu dia. Tak kena. Termasuk juga ustaz, bukan tunang hak yang mesti main rumah tu. Girlfriend pun tak boleh dah. Tu jaga. Dia girlfriend dah. Dah tahu dah Ustaz Leman tu dah berkawan, kita fahamkan istilah apa berkawan kan Cik Liha kan. Dah berkawan dah dengan apa Zainab tu dah berkawan dah. Tiba-tiba masuk pula Ustaz Lik. Ustaz Lik pula. Duk kita kata tackle. Cuba lagi tackle. Padahal apa Ustaz Lik tu kawan apa? Ustaz Leman tu kawan. Dia bayangkan bila tackle awek kawan sendiri apa jadi? Apa jadi Cik Liha? Penayar orang Ustaz. Penayar gaduh lah. Ada ke Bukan segatu kita nak gaduh. Benar. Jadi memang jadi gaduh. Betul tak Cik Liha? Orang tu dah kawan, dah nak nikah, dah nak pergi masuk tunang, kita nak masuk pula ada kacau. Gitu. Lepas tu dia buat prinsip. Ni zaman-zaman muda dia kata prinsip. Selagi mana tak nikah, perempuan tu bukan hak siapa-siapa. Betul lah. Selagi mana orang perempuan tu tak nikah, dia bukan hak suami dia apa. Tapi bila hang pergi masuk, dia bagi kacau lain. Kacau apa? Syarat. Dia pergi masuk line, kacau line. Gaduh jadi bergaduh sesama kawan. Jadi bergaduh sesama adik-beradik. Jadi bergaduh sama tu dia. Boleh faham? Tapi Ustaz, saya sayang dia, saya pun cinta dia main cinta tu. Ayah. Melarat-larat lah Ustaz ni. Melarat-larat lah. Betul. Betul tak? Bukan. Dia nak kata kadang-kadang masyarakat kita ni kan, dia kata saya dah memang cinta kita kata nampak macam mana ni kerja Allah Ta'ala. Kalau dia rezeki dengan mereka tu, happy lah. Hang carilah lain kata. Saya gaduh sama kawan ni, boleh merosakkan apa? Silaturrahim. Itu kata Nabi lah sekali, dia kata apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian ibadallah. Ibadallah tu maknanya wahai hamba Allah ikhwana. Ikhwan apa makna ikhwan? Adik-beradik. Adik-beradik tu Nabi kata. Jadilah hampa ni, semua ni orang Islam ni, hamba-hamba Allah Taala adik-beradik. Itu dia tu hubungan kita sama-sama. Jadi kalau kawan kita walaupun tak ada perhatian darah, kita anggap macam adik-beradik, maka kita akan jaga kebajikan mereka. Faham tak? Jaga mereka punya apa? Maruah mereka, harta mereka. Boleh? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-muslimu akhul muslimi la yazlimu wa la yakhzulu. Kata Nabi, Muslim itu akhu Muslim. Bersaudara. Orang Islam itu adik-beradik orang Islam yang lain. Ini kira dahsyat sungguh lah. Jadi kiranya saya dengan Makcik Leha ni, saya bukan anak Makcik Leha. Tapi kiranya kerana kita sama agama, saya anggap saya ni macam anak Makcik Leha. Tu dia tu. Saya ni anggap macam saya adik orang ni. Saya abang orang ni. Adik-beradik lah Ustaz. Adik-beradik kata Rasulullah SAW tu memang apa? Sangat-sangat dahsyat. Nak menunjukkan kepada apa? Hubungan antara apa? Muslim dengan Muslim yang lain itu tak boleh kita buat main. Boleh? Kita kata macam adik-beradik tak dibagi tak cincang putih apa? Air yang dicincang takkan putih. Begitulah juga Muslim dengan Muslim. Air yang dicincang takkan apa? Putih juga. Tu dia. Wala yazlimu, dan jangan buat zalim pada kawan yang lain, orang Islam yang jangan buat zalim. Wala yakhzulu, jangan yakhzulu. Yakhzulu makna yakhzulu, kalimat khazala maknanya jangan tak bantu. Jangan tak apa?
tak bantu. Ni kawan kita dekat Palestin. Jangan duk tinggal. Jangan pula duk pergi pulang kenyataan. Saya dah tengok kat Facebook tu. Orang Palestin ni kena sakit tu ni. Boleh pula dekat apa? Tulis kat Facebook. Siapa suruh tinggal lagi dekat Palestin? Pilah pindah kat tempat lain. La ilaha illallah. Cakap macam tu pula kat Facebook. Makcik Leha kalau contoh kena satu-satu kesusahan. Ada orang kata apa? Cik Leha, awak ada itu padam muka. Padam muka. Dia cakap padam muka. Kena kan dengan sikap seorang Muslim? Kena kan macam tu? Kita boleh cakap macam tu pada orang Islam yang lain? Tu dia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhzulu. Ni orang Islam apa? Sampai boleh cakap pada kaum Muslim macam tu? Wala yahqiruh. Dan jangan hina dia. Jangan hina kaum Muslim yang lain. Nampak dia ni susah? Hina dia. Jangan. Nampak dia ni apa? Hina. Jangan. Dia Islam. Orang Islam ni. Jangan kita hina antara satu sama lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna yushiru ila sadri. Kata Nabi, takwa tu di sini. Nabi buat macam ni. At-taqwa ni di sini. Takwa di sini. Takwa di sini. Nabi tunjuk kepada apa? Dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. 3 kali. Siapa Nabi tunjuk macam tu 3 kali? Takwa ni di sini ni. Takwa ni di sini. Takwa ni di sini. Siapa Nabi cakap itu? Cik Leha. Sebab apa? Ibu Hastina. Sebab apa? Sebab nak kata masalah yang apa? Hati. Takwaan sebenar ni ada dalam dalam hati. Jadi kalau kita ni dalam hati ada hasad dengki. Hasad dengki ni masalah hati ke masalah anggota hati? Hati. Hati. Marah, dia panggil benci membenci ni kerja hati. Boleh? Dipanggil apa? Hina orang ni rasa diri hebat ni masalah apa? Hati. Jadi suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bab hati ni kena jaga sungguh. Kenapa? Kena jaga sungguh, cuci hati kita tu daripada segala penyakit-penyakit. Selalu muhasabah. Penyakit hati lah Ustaz. Betul makcik. Ya betul, penyakit hati. Selalu muhasabah, kata aku ni apa duk buat ni, duk sangka buruk kat adik-beradik ni. Siapa aku dengki ni sangat? Tu dia. Buang hati tu. Boleh? Nak kata hati ni Benda sabar diri lah Ustaz. Ya? Kita buat benda sabar diri lah. Betul, kena muhasabah diri. Lepas tu nak kata Makcik Leha ni, hati ni nak kata pentingnya di sisi orang Islam, di sisi Allah Ta'ala, kerana apa? Hati ni tempat Allah Ta'ala lihat, betul tak? Allah Ta'ala tengok jasad kita ke? Kurus ke gemuk ke? Tak. Allah Ta'ala tengok jasad kita ke handsome ke jelek ke? Tak. Tapi Allah tengok hati dia tu. Jadi kalau muka tak handsome pun tapi akhlak baik, tak ada dengki, hati baik, maka insya-Allah ahli syurga. Insya-Allah. Hati baik, tak ada dendam ni Ustaz ya. Tapi kalau apa? Handsome macam saya sekalipun, jangan Cik Leha, handsome macam saya pun boleh? Kan? Tapi duk buat naya ke orang, duk simpan dendam ke orang, wa'yazubillah. Kita risau bagi dia itu pengakhiran yang apa? Yang tidak elok. Risau. Wa'yazubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kata Nabi, cukuplah seorang itu dikira jahat. Nampak? Cukuplah seorang itu dikira jahat dengan bahawa dia hina saudara dia Muslim yang lain. Waktu dia hina, dia buat hina. Cukup dah tu benda kejahatan yang besar. Wa'yazubillah. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Dan semua Muslim ke atas Muslim itu haram. Semua haram. Darahnya, hartanya dan maruahnya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat apa?
Muslim. Haram. Apa nak haram tu? Haram untuk kita menzalimi pada perkara-perkara tersebut. Haram untuk kita menzalimi nyawa dia. Tu damu tu. Darah tu nyawa dia tu. Haram kita menzalimi pada harta dia, ambil harta dia. Wa irduhu. Haram kita menzalimi pada apa? Pada maruah dia. Kita jatuhkan maruah dia, jatuhkan ayak muka dia, maka pada ketika itu itu adalah sebahagian daripada dosa-dosa besar. Sebahagian daripada apa? Dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar. Boleh? Okey. Jom kita baca hadis yang terakhir. Kita ambil hadis last, tak apa. Sebabkan apa? Online ni apa? Makcik Liha pun dah ngantuk. Taklah. Kan? Jadi kita baca hadis yang last. Tak apa, ni kita nak ambil warm up. Kita buat sejam je online. Makcik Liha tu dia ngantuk sejam. Dia getih, dia ngantuk. Pandainya Ustaz. Barangkali tak boleh dah Ustaz. Tak ada. Tadi Ustaz cakap pun sangka. Alamak, kantoi pula. Aduh. Baik. Kata Rasulullah, kata tunggu wa'an Anasin. Betul tak kat situ kan? Anasin kan? Betul tak? Wa'an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Apa maksud dia? An Anas, daripada Anas radhiyallahu taala anhu khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yu'minu, tak beriman, ahadukum, salah seorang daripada kalian, tu kata Nabi tu, tak beriman, tak kira dia tu beriman. Tu dia, tak kira beriman. Maksudnya apa? Ni kata-kata Nabi yang kita panggil hyperbola. Dia panggil apa? Hyperbola. Dia panggil melampau-lampau nak menunjukkan pentingnya apa yang Nabi nak sampaikan sekali lagi ni. Nabi kata tak beriman. Siapa yang tak buat bergambiran, kata apa penting sungguh. Kerana itu adalah alamat iman. Apa dia kata Nabi? Tak kira beriman salah seorang kalian hingga dia tidak menyukai, sehinggalah dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya. Muttafaqun alaih. Tu dia. Maksud dia apa? Kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ni mesti dia suka bagi saudara dia. Bagi saudara dia nikmat. Nikmat. Sebagaimana dia sukakan nikmat itu bagi diri dia. Jadi kalau kita sukakan, terutamanya benda-benda ketaatan, betul tak? Kita suka bahawa kita ada semayang, kita suka juga semayang kawan kita buat. Jadi kita ajak kawan dia. Jadi perbuatan kita suka, ketaatan, kebaikan ada pada kawan kita, itu insya-Allah alamat iman kita alamat kita sempurna. Boleh? Jadi kalau kita buat tak kira apa lah. Boleh? Jadi kita kata saudara kita ni yang dimaksudkan oleh para ulama, kata depa, saudara ni bukan mesti saudara Islam, tapi saudara manusia. Tu dia, saudara apa? Manusia. Maksud dia apa? Tak kiralah orang tu Islam ke orang tu kafir ke, tapi kita nak kebaikan bagi mereka. Betul tak? Ada tak kawan-kawan kita Cina? Ada tak? Ada tak kawan-kawan kita India? Ada tak? Ada. Jadi, Nabi kata, orang yang sempurna iman, dia nak orang dapat nikmat seperti mana diri dia dapat nikmat. Jadi, nikmat apa yang paling besar ni Allah Ta'ala bagi kepada kita? Nikmat keimanan. Nikmat Islam. Jadi, kita nak juga, itu kita beri penting juga untuk kita lahirkan pada diri kita, nak juga kawan-kawan kita yang belum dapat hidayah, pakat-pakat dapat hidayah. Betul? Sebab syurga ni kita nak duduk seorang ke, kita nak duduk ramai-ramai dengan orang lain? Nak duduk seorang ke? Nak duduk seorang buat apa? Syurga ni bukan apa?
Bukan khas untuk kita tapi khas. Bukan khas untuk kita, bahkan untuk semua manusia. Pakat-pakat kita ajak orang masuk syurga, orang masuk syurga tak mau. Pakat-pakat masuk neraka wa'iyazbillah. Boleh faham tak? Itu yang dimaksudkan dengan apa? Akhi, saudara di sini. Ini pandangan al-Imam apa? Imam Ibnu Imad. Imam apa? Ibnu Imad. Wa anhu qala wallahu ta'ala alam. Kita wajib tanda kita berhenti hadis yang ke berapa? 16, betul tak? 16. Hadis ke-16. Hadis ke-16 kita akan baca insya-Allah. Apa ambil dia online ni ambil sejam-sejam lah. Pelan-pelan kita kayuh-kayuh. Kita kayuh pelan-pelan. Kayu Ustaz. Ya. Kita berhenti. Hari ni apa bulan? 20 hari bulan. 19. 19. 20. 20 lah Ustaz. 20 lah. 20. Oh, Dah 10. Ada 10. Makcik Leha ni. Tak ingat lah Ustaz. 20. Okey. Dah tak tahu lagi dah. Ini last. Dah Makcik Leha duduk kat rumah je kot. Tu lah. Itulah. Allah. Lihat tengoklah Tak, Ustaz, muka rindu. Tak tengok muka dia. Ah. Tu Mas ni Jasni tu kan.